Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So insya-Allah hari ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu erti hidup pada memberi. Oleh itu, marilah kita sama-sama renungkan seketika, terfikirkan seketika sepanjang hidup kita sehingga hari ini, adakah kita lebih banyak memberi atau menerima? Okey, renungan ini bukan membuat kita untuk merasa bangga dengan apa yang telah kita buat, namun untuk kita sama-sama muhasabah, adakah sepanjang kita hidup ini kita lebih banyak memberi atau menerima? Namun saya tidak nafikan jika suatu masa dahulu ketika kita masih kanak-kanak, masih kecil, kita lebih banyak menerima berbanding memberi. Kerana apa? Kerana ketika itu kita hanya mampu untuk menerima berbanding untuk memberi. Namun saya yakin semakin hari semakin kita semakin dewasa, kita telah menubar tabiat menerima itu kepada memberi. Contohnya, jika suatu masa dahulu kita sering menerima pemberian daripada mak ayah, namun kini giliran kita untuk kita berkongsi ataupun memberi sesuatu kepada mereka. Okey, suka untuk saya kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadu ulya khairun min yadus sufla." Maksudnya, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dijelaskan oleh Mubarakfuri dalam kitabnya Tufa al-Ahwazi, tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi atau berinfak. Sedangkan maksud tangan yang di bawah itu pula adalah menerima atau meminta. Apa yang boleh saya simpulkan daripada hadis tadi itu adalah sesungguhnya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW sendiri menggalakkan umatnya untuk bekerja, berusaha. Kerana apa? Kerana dengan bekerja dapat mengelakkan seseorang daripada meminta-minta. Sampai itu juga, sekiranya seseorang itu bekerja, dia dapat berkongsi ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Okay, memberi di sini tidak semestinya memberi dalam bentuk harta atau wang ringgit. Namun, memberi di sini mempunyai maksud yang sangat luas. Jika sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk mengeluarkan harta wang ringgit, jadi dia boleh memberi sesuatu dalam bentuk yang lain. Contohnya dari segi ilmu, tenaga, pengalaman, masa dan lain-lain yang boleh kita sumbangkan kepada orang lain. Itu juga termasuk dalam memberi. Dengan keadaan negara kita yang sekarang, sebenarnya memberi peluang yang sangat besar untuk kita semua, untuk melatih diri kita untuk sentiasa memberi. Jangan takut dan risau untuk berkongsi atau memberi sesuatu kepada orang lain. Kerana apa? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ialah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi apa yang boleh saya kongsikan daripada surah Al-Baqarah ayat 261 tadi, sungguhnya apa yang kita beri, apa yang kita infakkan, ini tidak pernah akan mengurangkan apa yang kita ada. Malah Allah akan menggantikan dan melipat kali gandakan apa yang kita beri itu. Contoh yang mudah yang boleh saya kongsikan di sini adalah apabila seseorang berkongsi ilmu kepada orang lain. Belum pernah saya mendengar seseorang yang berkongsi ilmu itu dan ilmunya hilang atau makin berkurang. Tetapi hakikatnya orang yang berkongsi ilmu ini, ilmunya akan bertambah dan kefahamannya akan meningkat. Di situlah contoh di mana kalau kita memberi sesuatu itu sebenarnya bukan makin berkurang tetapi makin bertambah. Cuma kemungkinan kita tidak perasan dan tidak rasa dengan benda tu. Tapi yakinlah, apa yang kita beri dan apa yang kita infakkan itu sebenarnya Allah akan melipat kali gandakan. Cuma kita tak tahu dalam bentuk apa.
pepatah Inggeris juga ada yang menyatakan what you give you get back, the more you give the more you get back. Okay, daripada pepatah Inggeris ini suka untuk saya kongsikan juga satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ila akhirul ayat. Yang bermaksud sekiranya kamu berbuat baik, bermaksud kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka sesungguhnya kamu berbuat jahat pada dirimu sendiri. Hingga ke akhir ayat. Okey, apa yang boleh saya kongsikan daripada ayat ini dan pepatah ini tadi, nak katanya apa yang kita buat, apa yang telah kita berikan, sebenarnya benda itu tidak lain tidak bukan akan kembali kepada diri kita. Okey, jadinya nak kata apa yang kita beri, walaupun kita beri, kita mengeluarkan sesuatu daripada pihak kita, tapi hakikatnya kita akan dapat kembali kebaikan daripada apa yang kita beri tu. Bukan untuk kita mengharapkan kebaikan tu, tetapi nak katanya kita tak akan nampak benda tu kecuali kalau kita buat. Nak katanya kalau kita teliti semula, apa yang kita buat sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Jika kita buat baik, sebenarnya adalah untuk diri kita. Kalau kita buat jahat, dan itu sebenarnya adalah untuk diri kita juga. Salah satu cara buat baik tu adalah dengan memberi. Oleh itu sangat penting untuk diri kita, untuk kita sama-sama melatih diri kita untuk sentiasa memberi. Banyakkan memberi berbanding menerima. Kerana apa? Ia bukan hanya memberi kebaikan kepada orang lain, bahkan akan memberi kebaikan kepada diri sendiri. Oleh itu, kita mestilah mendidik, melatih diri untuk sentiasa memberi. Kerana apa? Kerana apabila kita sentiasa memberi dan memberi, sehingga sampai satu tahap kita tidak lagi mengharapkan apa-apa balasan dari apa yang kita berikan maupun pujian-pujian daripada orang lain, melainkan kita hanya mengharapkan keredaan daripada Allah semata-mata. Ketika itulah memberi telah menjadi sebahagian dalam kehidupan kita. Memberi itu menjadi darah daging kita, menjadi nafas kita. Kita tidak akan mampu hidup tanpa memberi. Okey, jadi apa yang boleh saya simpulkan daripada tajuk erti hidup pada memberi? So nak cakapnya, hidup kita lebih bermakna dengan kita sentiasa memberi. Kerana apa? Memberi itu bukan hanya akan mendatangkan manfaat ataupun kebaikan kepada orang lain, tetapi ia akan datang manfaatnya kepada diri kita sendiri. Jadi marilah kita sama-sama melatih diri kita untuk sentiasa beri dan beri. Kita ubah tabiat menerima itu kepada memberi. Kerana apa? Memberi itu dapat memberi kebahagiaan kepada diri kita dan orang lain. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. So, segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.